Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang membuat tindakan menghina agama Islam. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama merujuk satu perkongsian yang tular di media sosial menunjukkan logo kasut yang didakwa seakan-akan mirip kalimah Allah. Semua pihak diminta bertenang dan memberi ruang kepada JAKIM dan pihak berkuasa untuk melakukan siasatan. Polis telah menerima 8 laporan di seluruh negara setakat ini berkaitan isu logo sebuah syarikat kasut terkenal didakwa seakan-akan mirip kalimah Allah pada tapak kasut keluarannya. Ketua Polis Negara berkata berikutan itu, satu kertas siasatan dibuka bagi menyiasat perkara itu di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tempoh reman lelaki Israel yang ditahan kerana memiliki 6 pistol bersama 200 peluru disambung 7 hari mulai semalam. Ketua Polis Negara memaklumkan ia bagi membolehkan siasatan dilengkapkan secara terperinci. Ini termasuk mengumpul bukti kukuh selain meneliti motif utama suspek memiliki senjata berkenaan. Siasatan juga masih dijalankan ke atas 14 lagi individu manakala seorang suspek yang merupakan pemandu lelaki Israel itu dibebaskan dengan jaminan polis. 1,454 aduan diterima MCMC berkaitan kandungan berunsur 3R di media sosial sehingga 31 Mac lalu. Statistik tertinggi direkodkan menerusi Facebook iaitu 731 kes, diikuti TikTok 705 kes, X 9 kes, YouTube 5 kes serta Instagram 4 kes. Timbalan Menteri Komunikasi berkata ia trend peningkatan membimbangkan jika dibandingkan dengan 1,633 laporan diterima tahun lalu. Lebih 1,600 kandungan berunsur 3R dipadam penyelia platform terbabit sepanjang tahun lalu. Pemandu khususnya kenderaan perkhidmatan awam diingatkan agar tidak bersiaran secara langsung atau live menerusi aplikasi media sosial terutamanya TikTok ketika memandu. Mereka yang ingkar akan berdepan tindakan tegas jika berbuat demikian. JPJ akan menempatkan pegawai-pegawai di bas ekspres menerusi kaedah penyamaran bagi memantau kegiatan tersebut. Saudara, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama lancar walaupun terdapat peningkatan jumlah kenderaan di beberapa kawasan. Untuk dapatkan gambaran semasa aliran trafik menuju ke selatan, kita terus saja bersama Audi Mat Nor di Plaza Tol Sungai Besit. Audi, apa perkembangan di sana? Ya, Audi. Ya, Chairul, lagi 2 hari kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan ramai yang mengambil kesempatan ini untuk pulang ke Desa Bahari Raya. Dan untuk pengetahuan anda, hari ini dan juga esok merupakan tol percuma bagi seluruh lebuh raya di Malaysia. Ambil kesempatan itu untuk pulang berhari raya bersama keluarga tercinta di desa. Dan untuk keadaan semasa trafik di lebuh raya utara selatan di Plaza Tol Sungai Besit ini, keadaan agak lancar sejak pukul 7 pagi tadi dan trafik akan menambah, akan ada tambahan bermula pada jam 9 pagi nanti kerana ramai yang ambil kesempatan untuk pulang ke desa kerana tol percuma. Dan sekiranya anda ingin melihat keadaan trafik semasa di lebuh raya di Malaysia ini, di Lebuh Selatan, Utara, Plus dan juga LPT, boleh melayari laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov.my untuk merancang perjalanan anda pulang ke destinasi yang anda tuju hari ini. Rancang perjalanan anda dahulu, pastikan kenderaan anda diselenggara dengan baik. Jika penat, ngantuk, berhenti dulu, rehat, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan anda kerana mungkin anda yang akan menjadi punca sebarang kebarangkalian yang berlaku. Ingat orang tersayang, sayangi diri anda. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Syarul. Baik, terima kasih Audi Mat Nor di Plaza Tol Sungai Besit. 4 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam pergaduhan melibatkan 2 kumpulan di sebuah kasino di Genting Highlands. Ketua Polis Daerah Bentong berkata hasil siasatan awal pihaknya mendapati punca kejadian pergaduhan adalah salah faham antara mereka yang berada dalam kasino tersebut. Keempat-empat suspek ditahan reman selama 2 hari bermula 7 hingga 8 April bagi membantu siasatan.
JPJ mengesan 16,142 kes memandu melebihi had laju menerusi kamera sistem keselamatan kesedaran automatik awas menerusi pelaksanaan operasi khas panjang perayaan Hari Raya Aidilfitri sejak 1 April lepas. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ berkata daripada jumlah tersebut, sebanyak 95% memandu dalam kelajuan antara 130 km sejam hingga 170 km sejam, manakala 5% lagi dikesan memandu melebihi 170 km sejam. Baik, dalam hal itu, JPJ turut mengeluarkan 26,313 notis pelbagai kesalahan kerana kegagalan mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya menerusi op khas motosikal bagi tempoh 1 hingga 6 April. Manakala 1,464 motosikal turut disita atas kesalahan ekstrim semasa operasi berkenaan dilaksanakan di seluruh negara. JPJ Pulau Pinang mengeluarkan 197 notis saman terhadap penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan menerusi op Serempit. Turut disita 11 motosikal. Antara kesalahan, ia mengubah suai motosikal secara ekstrim bagi tujuan menambah kelajuan, tayar sotong, tiada brek belakang dan mengubah suai exhaust. 144 pegawai dan anggota APM digerakkan bagi melakukan rondaan di lokasi panas seluruh Perak menerusi op prihatin sempena tempoh peralihan monsun dan Hari Raya Aidilfitri. Operasi itu menyediakan perkhidmatan kecemasan dan bantuan awal kepada orang awam yang ditimpa bencana atau terlibat kemalangan ketika menyambut perayaan. KPDN Johor memberi jaminan barangan makanan terkawal mencukupi sepanjang Aidilfitri. Setakat ini tiada sebarang maklumat berkaitan kekurangan bekalan diterima, namun masyarakat boleh membuat aduan sekiranya terdapat kekurangan di satu-satu tempat. Seramai 200 anggota akan ditugaskan untuk memantau di seluruh Johor bagi mengelak berlaku ketirisan bekalan, kegagalan meletakkan tanda harga dan kesalahan lain. Bekalan beras di Negeri Sembilan adalah mencukupi. Esko Kanan Negeri Sembilan berkata ada pihak yang telah menyalahgunakan lesen kebenaran untuk membekal beras. Justru kerajaan negeri telah mengambil langkah proaktif dengan membuat edaran beras menerusi agensi kerajaan seperti Fama. Meskipun terdapat kekurangan bekalan beras, namun bekalan masih dalam kawalan bagi penduduk di Negeri Sembilan. 142 prospek dibebaskan secara berlesen menerusi program pelepasan orang bebas berlesen OBB sempena Hari Raya Aidilfitri 2024 Ihsan Madani kepulangan yang dinanti di Pusat Pemulihan Akhlak PPA Machang. Daripada jumlah itu, seramai 66 prospek akan bersama majikan, manakala selebihnya akan berada di Rumah Perantaraan RP, sekaligus memberi peluang kepada prospek terpilih untuk merapatkan kembali hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Di penjara Marang pula 163 prospek dibebaskan melalui program sama. Pengarah penjara Terengganu berkata kesemua mereka berumur 23 sehingga 55 tahun. Mereka perlu melapor diri mengikut jadual yang ditetapkan pihak penjara. Penganjuran Pesta Panjut yang merupakan acara tradisi Persatuan Penggemar Panjut Kampung Ribu Enggor Kuala Kansar berjaya menarik kehadiran pengunjung dari seluruh negara. Diadakan pada malam ke-27 Ramadan, binaan replika Masjid Seri Sendaya Negeri Sembilan menggunakan hampir 300 batang buluh dan 1,800 pelita. Persiapan dilakukan kira-kira 2 minggu sebelum bulan Ramadan bermula. RM5,000 dibelanjakan bagi penganjuran pesta tersebut. Kemahiran dimiliki pelatih dan lepasan Get Mara Perlis disalurkan menerusi program Khidmat Masyarakat. Program melibatkan penyediaan pakaian raya kepada 20 penghuni Rumah Sejahtera Baitul Hanan dan 20 kurta untuk penghuni Tafiz Baitul Rahim Kuala Perlis. Selain turut menawarkan perkhidmatan gunting rambut percuma. Program juga dilaksana bagi menyantuni warga emas dan pelajar Tafiz menjelang Aidilfitri. 15 pelatih terlibat dalam program terdiri dari 5 syarikat swasta. Majlis Perbandaran Temerloh MPT sekali lagi tersenarai dalam Malaysia Book of Records apabila majlis iftar anjurannya diisytihar sebagai terpanjang di negara ini. Iftar sejauh 2,168 meter itu disertai hampir 5,000 pengunjung di Esplanade Temerloh 1 dan 2. Esko Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Pahang berkata pengiktirafan yang diterima oleh MPT wajar dicontohi pihak berkuasa tempatan lain di negeri ini. 30 anak yatim, OKU dan Ashraf diraih Tengku Mahkota Kelantan di Kota Baru semalam. Baginda berkenan mengurniakan baju raya kepada mereka. Sumbangan itu bagi meringankan beban keluarga terlibat untuk menyambut Aidilfitri.
Petunjuk awal aktiviti ekonomi Malaysia bertambah baik. CIMB Investment Bank berhad menyatakan ia disokong kenaikan semula volume ekspor pada 2 bulan pertama tahun ini selepas meruncup tahun ke tahun pada suku keempat 2023. Indeks pengurusan pembelian catat 49 pada suku pertama tahun ini berbanding 47.5 suku keempat tahun lepas. Indeks pengeluaran perindustrian pula merekodkan pertumbuhan 4.3% tahun ke tahun pada Januari 2024. Dalam perkembangan berkaitan, Bank Pelaburan itu turut mengekalkan unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia bagi 2024 pada 4.9%. Ia turut mengulangi jangkaannya bagi kadar dasar semalaman sebanyak 3% hingga akhir tahun ini. Pecutan ekspor Korea Selatan yang merupakan penggerak perdagangan menyokong momentum lebih kukuh untuk industri berorientasi ekspor Malaysia, khususnya elektrik dan elektronik. Namun, kelemahan ekonomi China kekal sebagai risiko utama. Bursa Malaysia dijangka kekal diniagakan tidak berubah minggu depan dengan kecenderungan meningkat bagi FBM KLCI. Bagaimanapun, Naib Presiden Pendidikan Equity Rakuten Tweed memaklumkan prospek jangka panjang kekal positif. Firma pemberokakan itu turut kekalkan pendirian terdapat potensi peningkatan pasaran selanjutnya. Namun, ia tertakluk jika indeks petunjuk pasaran melepasi rintangan 1,557 dan kekal dalam tempoh berpanjangan. Terus bekerjasama demi kejayaan projek RTS Link, komitmen disuarakan pengerusi baharu RTS Operations, Datuk Insinyur Khairul Anwar Ahmad. Menurut beliau, RTS amat penting kerana bakal membawa manfaat besar termasuk dalam aspek ekonomi kepada Malaysia dan Singapura sekaligus memperkukuh hubungan rapat dua negara yang terjalin sekian lama. Pelantikan Datuk Insinyur Khairul ke jawatan itu berkuat kuasa 1 Mac lalu. Beliau bergantikan Datuk Muhammad Farid Muhammad Adnan. Pertempuran Israel-Hamas yang bermula 7 Oktober tahun lalu genap 6 bulan semalam. Ia melibatkan lebih 33,000 rakyat Palestin terkorban di mana kebanyakan mangsa melibatkan wanita dan kanak-kanak. Serangan berterusan tentera Zionis turut mengakibatkan kemusnahan besar-besaran di Gaza selain mencetuskan pelbagai masalah kesihatan termasuk kebuluran yang serius susulan sekatan kemasukan bantuan kemanusiaan dilakukan Israel. Susulan tindakan Israel membunuh 7 petugas bantuan kemanusiaan di Gaza baru-baru ini, Perdana Menteri Britain Rishi Sunak menggesa siasatan lebih telus dan bebas dilaksana. Gesaan dibuat berikutan 3 daripada 7 petugas yang terkorban merupakan warga Britain. Pembunuhan itu beri tekanan besar terhadap kerajaan Britain untuk gantung lesen ekspor senjata api ke Israel. Sementara itu, tentera rejim Israel melancarkan serangan udara ke Lebah Beka di timur Lebanon. Serangan dilancar beberapa jam selepas Hezbollah mendakwa berjaya memusnahkan dron milik Israel di Republik Itun. Sasaran Israel terarah ke 2 lokasi termasuk kem latihan Hezbollah dekat sepadan Syria. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan. Timbalan Ketua Kumpulan Hamas bersama delegasinya bergerak ke Kahirah semalam bagi rundingan baharu gencatan senjata. Turut dijadual sertai rundingan ialah pengarah CIA Amerika Syarikat, Menteri Luar Qatar dan perwakilan Israel. Hamas menegaskan tidak akan menarik semula tuntutannya dalam rundingan berkenaan. Ini termasuk pelaksanaan gencatan senjata kekal, pengunduran tentera Israel selain pertukaran tahanan yang serius. Pihak berkuasa Vietnam mengisytiharkan darurat di wilayah Tiangiang sesulan kemarau berpanjangan. Beribu-ribu penduduk mengalami masalah kekurangan air tawar yang serius, malah mencetuskan salinitasi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Gelombang haba melanda kawasan selatan hub perniagaan Ho Chi Minh itu selama berminggu-minggu. Dan ini pula berhubung insiden empangan pecah di Bandar Oks Rusia berhampiran Kazakhstan. Ia dipercayai berlaku berikutan penyelenggaraan yang lemah. Kertas siasatan bawah kes jenayah dibuka kerana kecuaian dan melanggar peraturan keselamatan pembinaan. Empangan yang dibina pada 2014 itu pecah sekaligus mengakibatkan banjir di beberapa lokasi dan memaksa ribuan penduduk dipindahkan ke lokasi selamat. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.